Assalamualaikum, nama saya Nur Aisyah Maziah binti Zulkifli, nama matrik 288922. Saya akan membentangkan pendahuluan. Okey, disiplin merupakan elemen penting dalam sesebuah organisasi, terutamanya organisasi kerajaan. Hal ini kerana organisasi kerajaan merupakan suatu organisasi yang memberi servis secara langsung dan tidak langsung kepada orang awam. Penjawat awam perlulah mengikut peraturan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Isu yang kami akan kupaskan adalah isu rasuah yang merupakan isu yang semakin hari sering berlaku di dalam sesebuah organisasi kerajaan pada masa kini. Isu yang akan kami ulaskan adalah kes Muhammad Syafiq bin Subuh, merupakan pegawai Immigration Grade KP19 di Jabatan Immigration Johor, telah disabitkan 3 pertuduhan menerima wang suapan setelah memperakukan cop keluar masuk pasport warga asing pada tahun 2018. Pertuduhan pertama adalah 30 Julai 2018, tertuduh menerima wang suapan berjumlah RM360. Pertuduhan kedua berjumlah RM320 dan pertuduhan ketiga pada 2 September 2018 telah menerima wang suapan RM800. Ketiga wang suapan ini diberikan oleh Muhammad Azril bin Azizan. Perbuatan ini telah melanggar Peraturan Seksyen 2A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694 kerana gagal bersikap integriti dan bertanggungjawab. Tertuduh telah bersalah di bawah Seksyen 25/1 Akta Suruhanjaya Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dikenakan hukuman Seksyen 25/2 di mana denda RM10,000 dan penjara tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Tertuduh telah dijatuhkan hukuman pada 14 Disember 2020 dengan tidak mewakili peguam bela dan dijatuhkan hukuman denda berjumlah RM30,000 atau penjara 6 bulan sekiranya gagal membayar denda bagi setiap pertuduhan pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Khairul Aiman bin Kamaluddin, nombor matrik 269535 dan saya akan membentangkan pada bahagian kesan rasuah terhadap masyarakat. Okey, kita akan dapat lihat di sini ada 3 kesan yang saya terangkan di sini. Yang saya akan terangkan di sini iaitu yang pertama adalah melahirkan masyarakat yang tidak berkemahiran. Yang kedua adalah hilang amanah dalam urusan, dan yang ketiga adalah memburukkan lagi taraf kemiskinan masyarakat setempat. Okay, kita akan lihat terlebih dahulu berkaitan dengan melahirkan masyarakat tidak berkemahiran. Kenapa? Okey, kemahiran masyarakat ini akan menjadi terhad. Ini kerana masyarakat sanggup menerima ataupun memberi rasuah semata-mata untuk kesenangan dan juga kepentingan peribadi mereka, walaupun mereka tahu rasuah ini salah dari segi undang-undang. Sebagai contoh, mereka ingin mendapatkan mana-mana projek dengan ahli politik ataupun sebagainya. Okey, ini membuktikan bahawa masyarakat tidak akan berkemahiran dalam terutama sekali dalam pengurusan untuk mendapatkan projek ataupun menguruskan projek. Kemahiran mereka cukup terhad. Dan yang kedua adalah hilang amanah dalam urusan. Ini kalau kita lihat disebabkan rasuah, banyak kes yang ataupun kesan yang menyebabkan hilangnya amanah dalam setiap urusan, terutama sekali adalah dalam berkaitan dengan kerja. Ini kerana mereka sanggup menggadaikan amanah demi habuan yang sangat lumayan kerana mereka sanggup menerima rasuah daripada mana-mana pihak. Sebagai contoh, baru-baru ini SPRN telah melakukan tangkapan kepada 6 orang kaki tangan daripada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, berkaitan dengan rasuah di mana mereka telah menjual kad pengenalan kepada warga asing. Dan yang ketiga adalah kesan yang ketiga adalah memburukkan lagi taraf kemiskinan, iaitu di mana taraf kemiskinan negara akan menjadi lebih rendah akibat penyelewengan yang disebabkan oleh rasuah. Baru-baru ini seorang ahli politik telah ditahan disebabkan pemindahan wang daripada yayasan dinamakan Yayasan Akal Budi kepada akaun peribadi, digunakan untuk akaun peribadi. Okey, itu adalah 3 kesan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Doktor, nama saya Firdaus dengan matrik nombor 271332. Part seterusnya saya akan bincangkan tentang kesan rasuah kepada negara. Rasuah juga menjejaskan struktur cukai dan kapasiti kutipan hasil negara Malaysia. Hal ini demikian kerana rasuah bukan sahaja menurunkan nisbah cukai kepada keluaran dalam negara kasar atau KDNK, tetapi juga menyebabkan kerosakan jangka panjang kepada ekonomi dengan meningkatkan saiz ekonomi, memutarbelitkan struktur cukai dan menghakis moral cukai pembayar cukai. Yang ini berkemungkinan akan mengurangkan lagi cukai asas pendapatan negara. Kajian menunjukkan bahawa ini adalah benar, terutamanya untuk firma negara kecil dan sederhana yang berjaya mengurangkan beban cukai mereka dalam persekitaran yang korup. Syarikat multinasional besar bagaimanapun bertindak balas terhadap rasuah sektor awam dengan melabur di negara lain. Oleh itu, menunjukkan kos peluang rasuah ini yang membuktikan bahawa seterusnya menghakis asas hasil negara kerana negara yang mempunyai tahap rasuah yang lebih tinggi juga cenderung mempunyai ekonomi bayangan yang lebih besar dan berkembang dengan kos ekonomi rasmi. Seterusnya rasuah sebagai penghalang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Analisis mendapati bahawa rasuah mengurangkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara dengan ketara. Sebagai contoh, data merentas negara menunjukkan bahawa rasuah secara konsisten dikaitkan dengan kadar pertumbuhan yang lebih rendah, KDNK per kapita, kesamaan ekonomi serta tahap pembangunan manusia yang lebih rendah. Menurut analisis, rasuah juga mempunyai kesan tidak langsung melalui saluran transmisi seperti pelaburan modal insan dan kewangan atau perbelanjaan awam. Walaupun kesan langsung dan tidak langsung rasuah terhadap pertumbuhan berlaku kepada negara, semakin menunjukkan bahawa ia boleh dikurangkan oleh faktor konteks seperti tahap pembangunan dan kualiti pentadbiran urus. Dengan kesan rasuah dijangka akan lebih merugikan bagi negara yang mempunyai tahap per kapita yang lebih tinggi dan kualiti institusi. Akhir sekali, rasuah juga menjejaskan kualiti kos dan keuntungan pelaburan negara. Analisis menunjukkan bahawa rasuah mengurangkan nisbah pelaburan kepada keluaran dalam negara KDNK, merendahkan pelaburan dan melambatkan pertumbuhan ekonomi kepada tahap yang ketara. Hal ini demikian kerana rasuah juga memesongkan proses membuat keputusan yang berkait dengan pelaburan awam dan menjejaskan komposisi perbelanjaan kerajaan. Kerajaan mendapati bahawa rasuah di dalam negara mengakibatkan kurangnya pelaburan langsung asing daripada negara yang menyenaih rasuah di luar negara di mana ia merupakan sumber terbesar dan datangnya dari negara yang mempunyai tahap rasuah yang lebih tinggi. Oleh itu, ini menunjukkan bahawa undang-undang terhadap rasuah boleh bertindak sebagai penghalang kepada rasuah di negara asing dan juga di negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Cik Muhammad Ajmal Fahman bin Cik Saidin, bernombor matrik 278101. Hari ini saya akan membentangkan kepada anda semua mengenai penyelesaian untuk mengurangkan lagi kelakuan tidak beretika rasuah dalam kalangan petugas imigresen. Penyelesaian yang pertama adalah dengan memartabatkan lagi etika kerja Islam dalam profesional kerja. Cara ini dilaksanakan adalah dengan semua perkhidmatan awam dalam negara perlu diseragamkan dengan elemen etika kerja Islam dengan lebih menyuruh di samping perlu untuk menganjurkan satu program atau satu kursus berkala kepada penyewa awam mengenai tuntutan dan nilai etika kerja Islam di dalam kehidupan seharian mereka. Maka dengan itu penyewa awam akan lebih terdedah dengan kepentingan nilai dan tuntutan agama mereka di dalam kehidupan seharian, khususnya mereka akan lebih bertanggungjawab untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik dan mengikut etika yang telah diberikan kepada mereka. Seterusnya, penyelesaian yang kedua adalah dengan memantapkan lagi kepimpinan dan pengurusan organisasi. Hal ini bermaksud setiap organisasi perlu memainkan peranan yang lebih efisien untuk meningkatkan lagi tahap kepimpinan di sesuatu organisasi. Contohnya adalah dengan memperbaharui tahap pemantauan, meningkatkan lagi tahap penilaian dan mempraktikkan amalan cepat dan efektif dalam suatu organisasi. Oleh yang demikian, cara ini akan dapat meningkatkan lagi tahap integriti setiap pekerja kerana dengan adanya struktur pengurusan organisasi kepimpinan yang mantap akan dapat untuk sentiasa memantau dan memperhatikan gerak-geri penyewa awam ketika memberikan perkhidmatan kepada orang awam. Impaknya, mereka penyewa awam akan berfikir dua kali untuk melakukan kelakuan yang tidak beretika semasa bertugas kerana mereka sering dipantau dan diperhatikan semasa bertugas.
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama dia beri Muhammad Zulhan MMSD. Nombor matrik 271687. Hari ini saya akan membentangkan mengenai langkah menyelesaikan masalah rasuah. Sebagaimana kita tahu, negara kita ni familiar sebelum ni dengan masalah rasuah. Dan dia akan membawa imej yang agak buruk. Jadi dengan langkah yang langkah untuk menyelesaikan masalah rasuah ini, iaitu pengawasan undang-undang, tak kira lah pesalah itu di kelas bawah sederhana ataupun di orang yang berkuasa, mereka tetap akan diadili di mahkamah. Jadi kerajaan perlulah memperkuatkuasakan undang-undang dan hukuman kepada pesalah. Dengan adanya hukuman yang setimpal kepada pesalah akan memikir 2 atau 3 kali untuk melakukan rasuah itu. Dan mereka akan berfikir apakah kesan yang negatif kepada diri mereka. Seterusnya, memastikan setiap organisasi menepati etika dan patuh dengan peraturan yang diberikan. Dengan menepati etika dan patuh pada peraturan, pekerja akan lebih berdisiplin. Macam mana untuk berdisiplin? Mereka akan patuh, mereka tidak akan melanggar setiap peraturan yang ada. Seperti rasuah, dan jika mereka melanggar, mereka akan diambil tindakan dan akan dikena hukuman seperti gantung kerja. Contoh sebagai gantung kerja dalam satu organisasi. Kalau rasuah itu melibatkan dana yang tinggi, kita akan boleh sabitkan di mahkamah tinggi, di mahkamah. Seterusnya, kita perlu mempertingkatkan kemudahan teknologi maklumat dengan memudahkan prosedur kerja dalam organisasi. Sebagaimana kita tahu, prosedur kerja ini sangatlah panjang dan sangat rumit. Jadi dengan memudahkan kerja, masalah rasuah ini dapat ditangani. Kerana mungkin pekerja itu untuk menyelesaikan tugasan atau pekerja itu akan mengupah orang yang lebih mahir daripada dia dan memberikan upah kepada dia, dan dia akan mendapat ganjaran yang lebih tinggi berbanding dia. Jadi itu dalam skop rasuah, kerana kita mengupah dia dengan menyuruh dia itu, dan juga dia akan melanggar prosedur kerja kerana mengupah pekerja lain, orang lain, dan melaksanakan dan mendapat faedah lebih tinggi berbanding dia, kerana dia yang melaksanakan kerja, kita yang dapat upah lebih tinggi. Jadi perkara ini dapat ditekani dan dipandang serius. Seterusnya, menyediakan satu teknologi maklumat yang baru seperti aplikasi ataupun sistem untuk submit ataupun menghantar tugasan kerja yang dimiliki. Sebagai contoh yang kita ada sekarang adalah Google Docs. Google Docs ini dalam Google Docs. Dengan adanya Google Docs, setiap organisasi ataupun company boleh memantau setiap kerja yang melibatkan fail ataupun surat ataupun panggil serbuk harga, mereka boleh pantau di situ. Dan masalah rasuah ini dapat ditangani kerana dapat dipantau, kerja mereka dapat dipantau oleh leader ataupun CEO company. Jadi kita dapat mengurangkan masalah kejahatan sosial. Itu saja. Kesimpulannya, isu rasuah tidak boleh diambil mudah oleh pihak kerajaan maupun penjawat awam. Penjawat awam perlulah mematuhi peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Diharapkan isu rasuah ini boleh ditangani dan dibendung dalam kelompok penjawat awam.
Sekian dari kami, terima kasih.